Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Faris. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita berkenaan dengan pembukaan Kota Mekah. Sebelum ni Ustaz dah bagi nota tentang pembukaan Kota Mekah. Okey, hari ini Ustaz akan ceritakan secara ringkas berkaitan pembukaan Kota Mekah. Okey, peristiwa ni berlaku adalah rentetan daripada peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang kita dah belajar sebelum ni. Di mana kalau Faris ingat lagi, isi perjanjian Hudaybiyah itu seperti genjatan senjata selama 10 tahun antara orang Islam dengan kafir Quraisy. Kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Pada tahun tu orang Islam tak boleh. Kan kita belajar Nabi Muhammad mimpi yang dia datang ke Mekah kan, dan dia mengumpulkan sahabat-sahabat dia untuk buat umrah pada tahun tu, tapi telah dihalang oleh orang kafir Quraisy. Okay, yang ketiga, kedua-dua pihak iaitu orang Muslim dan kafir Quraisy ini bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Okay, keempat, orang Quraisy Mekah yang datang kepada pihak Nabi SAW tanpa kebenaran walinya walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Kelima, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad SAW yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulang. Okey. Peristiwa pembukaan Kota Mekah ni berlaku pada 8 Hijrah, pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Okey, sebab-sebab pembukaan ni sebenarnya Ustaz katakan tadi, orang musyrikin Quraisy ni dia telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah dimeterai pada 1 Zulkaidah tahun 6 Hijrah. Kan tadi ada isi-isi kandungan perjanjian tu. Orang kafir Quraisy ni dia dah melanggar salah satu isi perjanjian tu, di mana orang kafir Quraisy ni telah memberi pertolongan kepada Bani Bakar, yang mana Bani Bakar ni masa tu dia tengah berperang dengan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni dia menjalinkan hubungan dengan Nabi Muhammad. Jadi orang Quraisy ni dia membantu Bani Bakar ni untuk berperang dengan Bani Khuza'ah. Kan dalam perjanjian Hudaybiyah tu kata genjatan senjata selama 10 tahun. Maknanya orang musyrikin Quraisy ni dia langgar perjanjian. Lepas tu yang ketiga, okey, Bani Khuza'ah meminta bantuan daripada Nabi Muhammad. Okay, kesan pada tu Nabi Muhammad SAW memberikan 3 pilihan kepada musyrikin Mekah. Sama ada, pertama, orang Quraisy ni kena bayar pembasahan atau ganti rugi kepada waris Bani Khuza'ah yang terbunuh. Kedua, mengutuk pembunuhan Bani Bakar. Dan atau ketiga, berperang. Jadi orang kafir Quraisy ni memilih untuk berperang. Okey, Nabi Muhammad bersama-sama dengan 10,000 orang muslimin telah menuju ke Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah tu. Apabila tiba di Maruz Zahran ni, baginda Nabi Muhammad memerintahkan supaya tentera Islam ni membina kemah dan menyalakan obor. Maknanya tentera ni menyalakan sampai malam tu, menyalakan obor. Banyaklah. Okay, apa tujuan Nabi Muhammad suruh tentera Islam ni menyalakan obor? Okey, tujuan dia supaya orang kafir musyrikin Quraisy ni dia malam bila bakar obor tu banyak, walaupun tentera sebenarnya 10,000 je, tapi bila malam tak nampak. Bila bakar obor yang banyak ni, orang kafir Quraisy nampak tentera Islam ni ramai. Sebenarnya 10,000 je. Tapi disebabkan gelap malam tak nampak, lepas tu Nabi Muhammad suruh okey bakar, buat obor banyak-banyak supaya orang musuh ni nampak tentera Islam ni ramai. Jadi timbullah rasa gerun dalam diri orang kafir Quraisy ni. Okey, 3, untuk memasuki kota Mekah ni, Nabi Muhammad memerintahkan tentera Islam supaya berpecah kepada 4 kumpulan dan memasuki melalui 4 penjuru. Okey, nanti Ustaz akan tunjukkan dia punya gambaran macam mana tentera Islam ni masuk ke kota Mekah melalui 4 penjuru. Okey, keempat, tentera Muslim
diminta tidak melakukan kekerasan atau pembunuhan kecuali apabila terpaksa. Nabi Muhammad sebelum tentera ni masuk, Nabi Muhammad dah pesan kepada tentera, jangan buat kekerasan, jangan bunuh kecuali apabila terpaksa. Kelima, baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke Mekah dengan menunggang unta dan menundukkan kepala, tanda merendah diri kepada Allah. Kita tengok yang Ustaz nak cakap ni. Ini peta gambaran yang mana Ustaz cakap tadi, Nabi Muhammad bahagikan tentera Islam ni kepada 4 kumpulan, dan masuk ke kota Mekah ni melalui 4 penjuru. Kalau Fahri dapat tengok, pasukan pertama ni diketuai oleh Khalid Al-Walid. Kalau tengok nombor 2 ni, pasukan yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid ni bergerak memasuki Mekah. Hanya tentera pasukan yang dipimpin Khalid Al-Walid je yang ada berlaku pertumpahan darah, yang ada perang. 3 pasukan lain tu masuk ke kota Mekah dengan aman tanpa ada sebarang pertumpahan darah. Pasukan kedua dipimpin oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dan keempat, pasukan yang dipimpin oleh Zubair bin Awam. Kelima, pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Semua kumpulan ni serentak bergerak memasuki kota Mekah. Apabila masuk ke kota Mekah, Nabi Muhammad memberikan jaminan keselamatan kepada penduduk Mekah yang masuk ke rumah masing-masing atau masuk Masjidil Haram atau berlindung di rumah Abu Sufyan. Nabi Muhammad beri jaminan keselamatan. Siapa yang berlindung dalam rumah sendiri ataupun di Baitullah ataupun di rumah Abu Sufyan, takkan dia apa-apakan. Diberi jaminan keselamatan. Apabila tiba di Baitullah, di Kaabah tu, Nabi Muhammad telah melakukan tawaf, lepas tu mencium Hajar Aswad, dan Nabi Muhammad memusnahkan berhala patung-patung yang ada di dalam dan di sekeliling Kaabah. Lepas tu Nabi Muhammad berucap tentang kebebasan dan kemaafan yang diberikan kepada musyrikin Mekah. Kesan daripada tu, akhirnya ramai yang berbai'ah kepada Nabi Muhammad serta berjanji untuk taat setia kepada Allah dan Rasul. Selepas ni Ustaz akan tunjuk sedikit sudutan video filem tentang lakonan semula lah, macam mana gambaran berlakunya pembukaan kota Mekah. Kalau Fahri dapat tengok, ini gambaran ni, pasukan-pasukan yang dibahagikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada 4 kumpulan tu bergerak untuk masuk ke kota Mekah. Ini penduduk, gambarkan ni penduduk musyrikin Quraisy lah. Nampak? Umur kapi musyrikin Quraisy kan, Nabi Muhammad memberi jaminan keselamatan siapa yang berlindung di rumah sendiri. Ni ada berlindung rumah sendiri, ada yang masuk ke Baitullah, masing-masing menyelamatkan diri. Nabi Muhammad memberi jaminan tidak akan diapa-apakan. Empat kumpulan tentera Nabi Muhammad tu bergerak masuk ke kota Mekah melalui penjuru-penjuru yang telah Nabi Muhammad agihkan. Ustaz akan cepat sikit. Ni kita tengok, lihat dapat orang Muhajirin yang berhijrah ke Madinah berjumpa balik dengan saudara mara yang lama dah ditinggalkan di Mekah. Rindu.
Dia rindu Mekah, tanah tumpah darah. Ini digambarkan Abu Sufyan. We must be very happy. Yang sebelah tu isi dia. Were we so wrong? The way we live, yes. It's to the Kaaba. Ini digambarkan sebagai Nabi Muhammad yang duduk atas unta. Nabi Muhammad bergerak menuju ke Kaabah. Pintu Kaabah dibuka. Okey, dan masa zaman musyrik Quraisy menguasai Mekah ni, dalam Kaabah tu penuh dengan berhala, dengan patung-patung. Bila Nabi Muhammad datang, buka semula pembukaan kota Mekah ni, Nabi musnahkan, hancurkan semua berhala. Kita dapat lihat. Ini tentera-tentera yang kanan sekali tu Bilal bin Rabah. Digambarkan sebagai Bilal bin Rabah. Digambarkan Nabi Muhammad masuk ke dalam Kaabah. Itu gambaran bahala, tempat sembahan orang kafir musyrikin Quraisy pada waktu itu. Penuh, dalam tu penuh dengan In the patung-patung. name of God, most gracious, most merciful. God gave this house to Abraham to be a sacred Abraham place. tu Nabi Ibrahim Worship no other gods but him and cleanse his house. Nabi Muhammad musnahkan bahala. Menghancurkan bahala. Tentera Islam menghancurkan semua bahala-bahala, bersihkan semua bahala yang terdapat di dalam Kaabah dan keliling. Semua tempat penyembahan semua dimusnahkan. Ini Bilal bin Rabah. Bila merabah melaungkan azan di atas. Not a setting that seal. He called the people to him, and he spoke for the last time his message of surrender to God and humanity to man. O mankind, listen well. I may not be with you much longer. Ini sudutan khutbah terakhir Nabi Muhammad. Bless them as you are Khutbatul blessed. Wada. Pada haji You will ini meet your ia God, antara pada and he waktu-waktu will call terakhir, you to account for your actions. khutbah terakhir Nabi Those who Muhammad. are present warn those who are absent.
You are all descended Dia from Adam, macam apa but the best among you is he who most wasiat terakhir Nabi regards Muhammad God. sebelum Nabi Muhammad wafat. Think deeply about what I say. Let all your feuds be abolished. You must know that every Muslim is the brother of every other Muslim, and all Muslims are brothers one of another. Between Muslims there are no races and no tribes. Nor must you take anything from your brother except what is given freely. Do not oppress, and do not be oppressed. O my people, I am but a man. It may be that the angel of death will visit me soon, and death will overtake me. But I have left you a book, revealed by God, the Quran, which is light and guidance. Now he repeated to the people the final revelation of the Quran, the seal and termination. Not Muhammad's words, but God's word. This day I have perfected your religion for you, and completed my favor to you, and have chosen for you Islam as your religion. On June the 8th, 632, in his 63rd year, Muhammad Nabi died. Muhammad wafat ketika Many berusia of his umur followers 60 could tahun not believe the fact. pada How can 12.000 such a awal. man die? But Abu Bakr, the Prophet's friend, stood up in the mosque. If anyone worships Muhammad, let him know that Muhammad is dead. But he who worships God, let him know that God is alive and cannot die. They buried Muhammad beside his mosque in Medina. But the religion he preached found its Setakat situ je pembelajaran kita kali ni pada hari ini. Saya harap Faris dapat faham lah tajuk yang kita belajar ini. Boleh dengar balik penerangan yang Ustaz terangkan. Okey, terima kasih.